refer sahaja exercise 1 seperti dalam handout modul kamu. Okey, kita akan buat semula soalan ni. Saya akan pilihlah beberapa soalan untuk dibincangkan. Okey, soalan yang pertama ialah 43 mm nak tukar kepada meter. Okey, soalan yang pertama. "43 mm. You want to convert it into meter." Okay, first step. We write again 43 mm times. Okay, in the bracket. Okay, kita akan letak hubung kait antara milimeter dan juga meter. Okey, nak cancel milimeter, kita akan letak milimeter di bawah. So, letak milimeter di bawah, yang kita nak meter di atas. So, now, inilah simbol untuk mili yang mewakili prefix. So, kaitannya adalah 1 mili adalah 10 kuasa negatif 3. Okey, seterusnya kita boleh cancel unit antara milimeter dan milimeter. So, jawapan akhir kita akan dapat 43 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okey, kita boleh tinggallah jawapan dalam sebutan ataupun dalam nilai yang diberikan inilah. Okey, ataupun dia juga sama dengan 0.043 meter. Okey, jawapan akhir. Okey, you can write in either two way. Alright, ini soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey, saya pilih nombor 4. Okey, number 4, you have 9 mm square. You want to convert it into meter square. Okay, number 4. The question is 9 mm square. We want to convert it into meter square. Okay, first step. Okay, equals to the 9 mm persegi. Kita akan darabkan. Buat bracket. Okey, unit yang kita nak cancel ialah milimeter. So, milimeter kita letak di bawah, yang kita nak letak di atas. Okey, hubung kait antara milimeter dan meter ataupun kamu refer kepada prefixnya, kita tahu 1 mili adalah 10 kuasa negatif 3. Okey, hubung kait ini adalah betul. Okey, seterusnya kita ada square di luar. Kamu letak square di bahagian luar. Okey, sekarang kita akan permudahkan persamaan ini. Okey, kamu salin balik 9 mm square darab. Okey, dalam bracket ni kita akan expandkan ataupun kembangkanlah. So, 10 di atas, salin balik 10. Okey, kuasa negatif 3 ni kita akan darab dengan 2. Kamu akan dapat negatif 6. Meter kuasa 2 kan. Dapatlah meter kuasa 2. Okey, bahagian bawah pun sama juga. 1 kuasa 2, 1. Dan milimeter kuasa 2, kita akan dapat milimeter kuasa 2. Okey, sudah kembangkan atau permudahkan. Okey, kita bolehlah cancel unit.
yang terlibat. Okey, nak cancel unit apa? mm² dengan mm². So, jawapan akhir kita akan dapat 9 darab 10 kuasa negatif 6 meter kuasa 2. Okey, ini jawapan akhir untuk soalan kita yang kedua tadi. Okey, harap boleh fahamlah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu nombor 7. Okey, soalan ini melibatkan penukaran unit daripada milimeter kuasa 3 ke meter kuasa 3. Okey, soalan nombor 7. Okey, we have 35 mm power of 3 ataupun 35 millimeter cubic. Okay, we want to convert it into meter cubic. So first step, write again 35 millimeter cubic times, okay, darab, letak bracket, okay, letaklah per. Okey, sekarang ni kita tak nak mm ni. Letaklah mm di bawah. Yang kita nak meter, letak di atas. Okey, hubung kaitnya adalah, okey, masih lagi unitnya apa? Prefixnya mili. Okey, 1 mili adalah 10 kuasa negatif 3. Okey, so hubung kait dah betul. Okey, ada 3 dekat luar ni. Okey, 3 ada dekat luar ni. So, apa kita buat? Kita akan tambah 3 di bahagian luar bracket. Okey. Now, salin semula 35 mm kuasa 3. Kita darab. Okey, kembangkan dalam bracket ni. 10 tulis balik. Okey, now kuasanya kita ada negatif 3 darab dengan 3. Ini pendarapan indeks. So, dapat berapa? Negatif 9. Okey, meter pun sama kuasa 3 kan. Okey, selesai bahagian atas. Bahagian bawah pun sama juga. 1 kuasa 3 dapat 1. mm kuasa 3 kita akan dapat mm kuasa 3. Okey, now kita akan cancel lah unit yang berkenaan, iaitu mm kuasa 3 dengan mm kuasa 3. So, jawapan akhir kita akan tulis sebagai 35 darab 10 kuasa negatif 9 meter kuasa 3. Okey, jawapan akhir boleh tinggal dalam bentuk seperti yang ditunjukkan ini. Okey, kamu nampak kan kat mana saya dah tukar unit daripada yang semudah-mudah, iaitu mm ke meter. Contoh kedua, daripada kuasa 2 kepada meter kuasa 2. Contoh ketiga adalah kuasa 3 kepada kuasa 3. Okey, seterusnya kita cuba satu lagi soalan, okey, yang mana ianya melibatkan gabungan 2 unit. Okey, refer kepada soalan nombor 14. Okey, nombor 14. Okey, nombor 14. Soalannya adalah 56 gram cm negative 2. You want to convert it to kg m negative 2. Okay, first step. Write again 56 gram per cm. So you can put cm square
Okay, this is belong to 1 cm square. Okay, darab. You put the bracket. Okay, sekarang ni ada 2 unit. Bermaksud kamu kena selesaikan satu per satu unit yang terlibat. Kita mula dengan gram. Okay, sekarang ni gram ni dekat atas. Kita akan letak gramnya di bawah. Nak cancel kan? Yang kita nak kg di atas. Okey, prefix yang terlibat adalah kilo. Unit yang terlibat adalah gram. Okey, sekarang ni kamu tengoklah hubung kait antara kilo. Okey, 1 kilo kita tahu sama dengan 10 kuasa 3. Okey, hubung kait ni betul. Okey, seterusnya kita buat lagi bracket. Nak selesaikan unit yang kedua iaitu cm. Okey, so cm ni dekat bawah. Kita letak cm di atas. Okey, yang kita nak meter di bawah. Okey, so now senti ialah prefix, meter adalah unit. Okey, apa hubung kaitnya? 1 senti adalah 10 kuasa negatif 2. Okey, ini hubung kait. Okey, now kita ada apa dekat luar ni? Square. Kan? Okey, square yang dekat luar ni, kamu tambah square di luar bracket. Okey, next. Saya akan tulis mula 56 gram per 1 cm kuasa 2 darab. Okey, yang ni asal tadi salin balik 1 kilogram 10 kuasa 3 gram. Okey, darab. Okey, bracket yang terakhir ni kita akan expand ataupun kembangkanlah. So 1 kuasa 2 dapat 1 cm square. Okey, bahagi dengan 10 kuasa negatif 4. Yang ni meter square. Okey, next. Kita akan cancel unit yang terlibat. Okey, first gram ya. Cancel gram dengan gram. Kemudian kita akan cancel apa? cm kuasa 2 dengan cm kuasa 2. Okey, jawapan akhir kamu akan dapat 56. Okey, nanti unitnya kamu akan dapat kg lah ya kat belakang. Okey, nanti bahagi dengan 10 kuasa 3. Okey, yang ni kamu kena darab dengan 10 negatif 4. Okey, nanti unit akhir kamu akan dapat meter kuasa 2. Okey, yang ni kamu tekan di kalkulator. Okey, maksudnya kamu akan dapat jawapan akhir adalah 560 unit kilogram M negatif 2. Okey, dapat negatif 2 kenapa? Sebab M square di bawah naik atas dapat negatif 2. Okey, ini adalah penyelesaian untuk soalan nombor 14. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi contoh. Okey, another one example. Okey, nombor 22. Okey, nombor 22 ni melibatkan penukaran unit degree kepada radian. Okay, we just do that question. Okay, number 22. Okay, the question is 56 degree
We want to convert it into radian. Okay, so step pertama. Kita ada 56 degree darab. Okay, sekarang kita nak radian kan? Letaklah radian ke atas. Bawah ni mesti degree. Okay, apa hubung kait yang kamu tahu antara radian dengan degree? Yang simple lah. Kita tahu apa? Pi radian is 180 degree. Kalau kamu nak guna 2 pi radian, boleh juga. Tapi 2 pi radian adalah bersamaan dengan 360 darjah. Dia masih lagi betul lah. Okay, next step. Okay, sekarang ni hubung kait dah betul. Bermaksud degree ni dah boleh cancel. Okay, next step. Terus kira berapa ni? 56 darab dengan pi. Bahagi dengan 180. Nanti at the end kamu akan dapat dalam unit radian. Okey, berapa ni? 56 darab dengan pi bahagi 180. So kita akan dapat 0.978 radian. Yang ni saya bundarkan Jawapan akhir boleh bundar kepada 2 atau 3 titik perpuluhan. Okey, so selesailah. Saya dah bagi contohlah beberapa soalan yang mana melibatkan unit conversion. So sangat pentinglah untuk kamu tahu dan mahir dalam menukar unit ya. Sebab lepas ni memang kena banyak penukaran unit yang kamu akan lakukan untuk bab yang seterusnya. Itu saja. Sekian. Terima kasih.